Pernah tak ejen takaful offer plan medical 3-in-1? Ataupun pernah tak kita ambil plan takaful sebab kita nak medical card dan investment sekaligus dalam satu plan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haris Abdul Malik, co-founder AIC Partners. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam episod yang ke-6 siri Wealth Protection special sepanjang Ramadan. Topik hari ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya yakin ramai yang dah terjebak dengan plan medical 3-in-1 ni, termasuklah diri saya satu masa dahulu. Plan ni tak salah tuan-tuan dan puan-puan, tapi disebabkan nasihat yang kurang tepat, tujuan dan expectation kita pada plan ini pun tak kena. Bila kita cuba nak potong pokok dengan menggunakan pisau potong ikan, pokok tak tumbang-tumbang, kita jadi kecewa, kita jadi marah, kita mula salahkan orang lain ataupun keadaan. Salah seorang mentor investment saya ada sebut tentang plan medical 3-in-1. To use investment linked takaful or insurance for education saving is the stupidest thing people can do about their finance. Memang bunyinya kasar tuan-tuan dan puan-puan, tetapi inilah reality plan medical 3-in-1 ni dari segi keuangan. Saya nak cuba yakinkan tuan-tuan dan puan-puan hari ini kenapa plan medical 3-in-1 ni bukanlah solution yang terbaik untuk kita bina tabung pendidikan untuk anak-anak kita. Sebab yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, rate of return yang tidak mencukupi. Kalau kita tengok di Malaysia ni, kos pendidikan akan naik pada kadar 5 ke 6% setiap tahun. Kalau kita ada anak nak masuk ke universiti pada tahun akan datang, kita dah kena ada dana sekurang-kurangnya RM50,000 untuk tampung kos pengajian dia selama 4 tahun. RM50,000 ni nampak macam banyak, tetapi itulah realitinya sekarang. Itulah yang akan menampung, membayar yuran pengajian dia, duit poket dia, kos pengangkutan, kos tempat tinggal, kos untuk beli bahan-bahan pengajian seperti laptop, buku-buku. So itu hari ni tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak-anak kecil macam saya yang hanya akan masuk universiti 10, 11, 12 tahun akan datang, RM50,000 tu akan bertukar menjadi RM90,000. Tuan-tuan perlu kumpul dana sekurang-kurangnya RM90,000 untuk anak kita teruskan pengajian ke peringkat seterusnya. Sesiapa yang dah terambil plan medical 3-in-1 ni boleh buka buku polisi, semak investment projection for the next 20 years. Cuba tengok. Nak kumpulkan separuh daripada RM90,000 ni pun saya yakin mustahil. Itu baru sebab yang pertama. Kita tengok sebab yang kedua. Sebab yang kedua, plan medical 3-in-1 ni mendedahkan dana pelaburan kita kepada kos tabaruk. Bila dana pelaburan terdedah kepada kos, dana pelaburan tu boleh merosot ataupun boleh berkurang. Apa itu kos tabaruk ni tuan-tuan dan puan-puan? Mari saya sediakan satu contoh untuk kita fahami apa kos tabaruk. Encik Ahmad, katakan kita ambil satu contoh, Encik Ahmad ambil plan medical 3-in-1 ni untuk anak dia yang berusia setahun. Dia contribute RM200 setiap bulan. RM100 daripada RM200 tadi akan dimasukkan ke dalam tabung tabaruk, RM100 lagi akan dilaburkan. RM100 yang masuk dalam tabung tabaruk, itulah yang dinamakan sebagai kos tabaruk. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, kos tabaruk ni meningkat setiap tahun bergantung kepada pelbagai faktor, dan antara salah satu faktornya ialah medical cost inflation. Dan kita tahu medical cost inflation rate di Malaysia adalah antara yang tertinggi di rantau Asia Pasifik. Bila kos tabaruk naik, sumbangan ke dalam tabung tabaruk pun kena dinaikkan. Jadi syarikat takaful ada dua pilihan. Sama ada dia nak minta Encik Ahmad tambah bayaran bulanan, sumbangan bulanan, ataupun dia potong portion yang dimasukkan ke dalam dana pelaburan. Kalau portion yang dimasukkan ke dalam dana pelaburan dipotong selalu, boleh dipotong pada bila-bila masa saja, macam mana pelaburan kita nak berkembang? Adakah nanti cukup dana untuk anak-anak kita sambung pengajian dia untuk dapatkan pendidikan yang terbaik pada masa akan datang? Sebab yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, had pengeluaran dana pelaburan ni yang pada saya kurang agak tidak munasabah. Kita sambung cerita Encik Ahmad tadi. Katakan Encik Ahmad continue lah, dia teruskan menyumbang RM200 sebulan untuk anak dia sampai anak dia umur 18 tahun dan nak masuk universiti. Dia pergi ke syarikat takaful, semak baki dana pelaburan dia ada dalam lebih kurang RM30,000. So dia pun mohon untuk keluarkan RM25,000 untuk bayar kos awal, kos pendaftaran dan sebagainya. Lepas tahun, Encik Ahmad dapat surat daripada syarikat takaful menyatakan ada kenaikan pada sumbangan bulanan untuk plan medical anak dia daripada RM200 jadi RM300. Encik Ahmad pun pelik, banyaknya naik. Dan yang lebih malang lagi, syarikat takaful maklumkan juga kalau sumbangan ini tak dibayar, kalau Encik Ahmad tak bersetuju dengan kenaikan ini, manfaat medical anak tu boleh ditamatkan ataupun tak dapat diteruskan. So, dah lah dananya pun tak cukup, baru ada setakat RM25,000. Ada lebih kurang RM60,000, RM70,000 lagi Encik Ahmad kena cari daripada semua yang lain untuk pastikan anak-anak dia boleh teruskan pengajian. Sekarang,
sumbangan bulanan takaful pun terpaksa dinaikkan. So, apa yang akan berlaku tuan-tuan dan puan? Biasanya, orang akan resort kepada ambil pinjaman, buat loan sebelum anak ni ada pekerjaan pun lagi. So, tuan-tuan dan puan, nampak tak betapa pentingnya kita realign kita punya tujuan dan expectation kita terhadap plan medical yang kita ambil untuk anak-anak kita. Supaya tuan-tuan dan puan, kita boleh susun balik plan kewangan kita dan buat keputusan yang betul. Supaya anak-anak kita tak jadi mangsa atas kesilapan yang kita buat hari ini. Sebenarnya hari ini saya nak kongsikan 3 tips. Ada 3 saja tips yang mudah, selamat untuk tuan-tuan dan puan-puan sediakan dana pendidikan untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, ambil takaful hayat untuk ibu dan ayah. Bukan sekadar ambil ya, pastikan cukup coverage takaful hayat itu. Yang kedua, ambil plan medical sahaja untuk anak-anak kita. Tak perlu 3-in-1 ataupun 5-in-1, plan medical sahaja. Dan yang ketiga, start working on your investment plan. Start today, bukan besok, bukan lusa, sekarang. Jadi, saya sediakan satu lagi bonus untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ada link yang saya letakkan di ruangan komen untuk tuan-tuan dan puan-puan book one-to-one exclusive coaching session khas untuk membina education fund untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan session ini saya beri percuma sehingga 30 Jun tahun ini. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link ni, book tarikh yang sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh beritahu kami apa concern ataupun masalah yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi untuk membina education fund untuk anak-anak. Kami akan sama-sama bantu supaya kita dapat jamin pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. InsyaAllah kita berhenti dulu untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari Selasa, waktu yang sama, 12.30 hari. Minggu yang terakhir ya, siri Wealth Protection. Terima kasih atas sokongan dan kerana menonton, like dan share video-video kami. Kami sangat hargai dan hanya Allah yang dapat balas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kami akan terus berkongsi maklumat yang baik dan berguna untuk digunakan dan membantu meningkatkan ke tahap keuangan, membantu improve your financial situation supaya kita dapat sama-sama membina masyarakat yang kuat dari segi ekonomi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih.